Saya ada extension, saya cucuk dekat plug. Lepas tu saya tarik panjang-panjang. Lepas tu saya cucuk lagi satu extension. Okey, lepas tu saya tarik lagi panjang, saya tambah lagi extension dan saya test. Okey, panjang dah ni. Saya try cucuk, onkan dia. Boleh je hidup kan? Tapi adakah ianya selamat? Jom. Okey, disebabkan luar tu dah gelap, jadi saya sambung explain dalam ni lah. Extension. Apa itu extension? Saya rasa ramai orang tahu yang extension ni adalah penyambung ataupun pemanjang. Dia umpama macam, contoh ni kita ada tali, kita sambungkan dia, dah jadi panjang. Ini bahagian penyambung kita, connection kita kat sini. Sama macam extension elektrik ni, kita panjangkan dia, memang tujuan dia untuk memanjangkan kabel elektrik. Dan kita ada titik sambungan, connection dia dekat sini. Contoh plug, ini titik sambungan dia. Sama macam tali tadi, kita ada dua tali yang dipanjangkan, tapi ada satu titik yang di mana kita ikat kat tengah tu. Sini titik sambungan dia. Boleh tak kita sambung panjang-panjang? Boleh, tak ada masalah. Sama macam tali, kalau kita ada satu tali yang panjang seutas saja, kita tarik panjang maybe 10 meter contohlah. Kalau panjang seutas tu, kita kurang risiko kegagalan dia. Tapi kalau tali yang banyak, tali-tali pendek-pendek ni, kita gabungkan, kita ikat, jadi tali yang panjang sampai 10 meter, risiko kegagalan ni bertambah sebab ada banyak connection. Tengok ni, bila ikatan saya tak kemas, ada risiko kegagalan. Sama macam kita punya plug ni, tak kemas akan ada risiko kegagalan. Dekat mana? Dekat sambungan plug ni. Kita buka dulu, dia punya power outlet ni, tengok dalam tu. Satu lagi. Okey, ini bahagian dalam kita punya power outlet ni. Nampak? Dia ada konduktor kat situ kan, penyambung elektrik kat situ. Konduktor ni akan bersentuhan dengan kemas, baru kita boleh lalukan elektrik tu dengan baik. Kalau connection tu tak cantik antara konduktor kita tu, maka wujudlah risiko kemalangan kat sini. Ini antara sebab kenapa connection dia tu gagal. Dia tak secure sebab terminal dekat kita punya plug ni tak kena dekat power outlet ni dengan kemas. Umpama bila kita ambil tali ni, kita ikat ala kadar saja kan, tak apa ketat sangat. Bila kita tarik macam ni, cokey, kita rasa cokey, tapi sebenarnya bila kita gunakan tu, dia ada potensi. Tapi connection yang tak secure ni bukan hanya pada terminal ni saja. Sebab ini mungkin kalau dah lama cabut buka dia boleh haus. Kita ada tempat lain yang ada berpotensi untuk membuatkan kita punya sambungan tu tak kemas. Ini switch kita, tok tek ni kan. Apa yang ada kat bawah tu? Tengok, bila kita on, konduktor tu bersambung. Kalau rajin on off sampai beribu kali dah kita on off, lama-lama akan loose tu. Itu risiko lagi. Satu lagi risiko, saya buka ni kejap wayar ni. Kat wayar ni kita ada konduktor, kita pakai copper. Kalau hanya sebahagian saja ataupun separuh saja daripada wayar ni kita gunakan untuk sambung elektrik, kita punya kemampuan untuk handle current tu akan makin rendah. Ada orang buat sambungan yang gunakan wayar sikit ataupun tak penuh. Maybe sebab dia terpotong masa dia buang dia punya penebat ke apa. Ini berbahaya ni. Ada banyak kes plug yang sampai cair ataupun terbakar sebab benda ni. Contoh saya potong kejap. Kita tengok buat eksperimen. Saya ambil sikit daripada dawai-dawai halus ni kan, tembaga ni. Saya ambil satu je dulu. Kita test. Okay, saya ambil sehelai. Saya sambungkan antara positif negatif. Ini saya pakai DC power supply saya. Saya naikkan dia punya current. Nampak ampere tu dia punya current. Saya naik slowly. Tengok apa jadi pada kabel wayar tu. Ini 1 ampere. Okey, tak ada masalah. Okey, saya akan naik slowly. Tengok apa jadi pada kabel. Saya naikkan 3 ampere. Nampak tu, merah menyala dah. Lepas tu dia akan putus. Itu dah sampai dia punya takat lebu. Sekarang kita test untuk 2 helai pula. Kita gandakan sekali kan. Sebab tadi sikit, ini kita banyakkan sikit je, 2 helai. Tengok kemampuan dia handle current berapa banyak. Okay, ni tadi 3.6. Tadi kalau tak dah cair, dah putus tadi dah. Yang ini tak, dia boleh handle. Saya akan naikkan slowly. Tengok sampai mana dia akan sampai takat lebur dan putus balik. Okay, 4 ampere, 5, 6.4. Dekat nak 7 tu nampak dia mula merah kan. Saya naik sampai 7 dia akan putus. Dah putus. Makin tinggi kemampuan dia untuk handle current. Nampak betapa bahayanya bila connection tu tak secure. Tapi mungkin ada orang tanya saya, "Bang, yang abang try tadi tu pakai 2
2 helai dawai copper ni pun kita boleh handle sampai 6-7 ampere. Yang plug biasa kat rumah ni pun sampai 13 ampere. Kalau 2 helai daripada wayar dekat kita punya kabel ni sentuh boleh handle sampai 6-7 ampere, maksudnya dalam 4 ataupun 5 helai wayar je dah cukup lah abang kan. Tak payah banyak pun tak apa. So selamat je kan. Konsep tu dah ada sikit tu, tapi dia tak complete. Bila saya tunjuk yang wayar halus ni, yang satu tu boleh handle sampai 3 ampere, kalau 2 sampai 6, bukan bermaksud kabel ni boleh handle banyak tu, tak. Yang tadi tu dia merah sampai dia punya takat lebuh. Kalau copper, takat lebuh dia adalah dalam 1000 darjah Celsius. Untuk mencairkan kita punya kabel ni, sebab kabel kita kan ada penebat tepi ni kan, kita tak perlu sampai 1000 darjah Celsius untuk cairkan kita punya penebat ni. Sebab penebat ni daripada PVC biasanya dalam 160 ke 190 sahaja dia akan cair. Bila cair penebat dia ni, kita punya kabel ni dah habis. Dia dah connect antara satu sama lain. Dah, kalau kita punya circuit breaker kita elok, bolehlah dia tendang. Kalau circuit breaker kita tak pantau, biar gitu je, habis boleh terbakar dekat kita punya distribution box tu. Risiko. Banyak orang rumah terbakar sebab distribution box tu ada problem. Dia tak perlu sampai takat lebuh kita punya copper tu. Tak perlu. Dia hanya perlu sampai dalam 200 darjah Celsius, dah boleh cairkan benda ni, habis short. Bila dah masuk bab wayar, pemilihan extension punya wayar pun ada bagi efek yang penting jugalah. Kita compare dua extension ni Satu yang wayar hitam ni keras, saya rasa padat dalam tu, dan satu lagi yang wayar putih ni saya rasa lembik sikit. Bila saya tekan boleh kemek-kemek. Maksudnya tak berapa tebal wayar dalam tu. Itu satu hint kita boleh tengok. Kalau saya buka dalam dia, kita nak for sure lah, kita nak check kan. Buka dalam dia, tengok ketebalan wayar ni. Satu nipis sikit, satu lagi tebal. Sekejap saya buka skru dia kejap. Tengok Okay, 1, 2. Kita compare dekat-dekat. Ni nipis sikit, yang satu lagi tebal. Beza kan? Bila kabel tu lebih tebal, lagi banyak current boleh lalu dekat kabel tu dengan selamat, tanpa produce haba yang banyak. Kalau saya nak buat panjang-panjang, saya akan pastikan saya punya kabel ni semua tebal, dia punya connection secure, baru saya rasa confident sikit nak letak extension dengan extension. Jangan pergi guna extension kuat, lepas tu pula tengah-tengah tu guna extension yang wayar dia nipis, lepas tu guna extension wayar tebal balik, dia campur-campur macam tu. Ending dia pula kita guna power yang tinggi, memang berbahaya. Dia umpama kalau ada dua tali yang kuat, kalau kita sambung dua-dua tali ni dengan kuat ikatan kita, letak beban yang banyak pun tali ni akan boleh handle. Tahu? Tapi andai kata bila tali yang depan ni kuat, sekejap buka sekejap, tapi tali yang tengah ni saya pakai tali yang lemah sikit, yang nipis macam ni. Kalau sebelum ni saya pakai tali ni saja, memang mustahil lah saya nak pakai tangan saya untuk putuskan. Tapi bila pakai macam ini, ada potensi untuk saya putuskan tali ni. Ada potensi untuk kegagalan. Kalau kita sama macam kita punya elektrik rumah, nampak? Contoh nampak? Putus. Saya berjaya putuskan. Kalau yang ini memang tak lepas. Habis tangan saya, tarik macam mana memang tak lepas lah tangan saya, kena pakai pisau juga. Sama macam kita punya extension. Kesimpulan, boleh tak kita sambung-sambung extension ni satu sama lain? Kita extend panjang-panjang. Jawapan dia boleh. Itu tak ada masalah. Tapi kena tahu dia punya risiko dia. Kena tahu dia punya load tinggi berapa banyak. Kalau load tu tinggi, pastikan wayar extension yang kita gunakan pada semua rantaian tu adalah yang jenis tebal kalau load tinggi. Lepas tu pula connection tu kena secure. Setiap connection yang kita buat antara extension dengan extension tu kena pastikan secure. Jangan ada satu extension tu yang jenis longgar-longgar sikit. No. Jangan guna tu. Kalau terpaksa guna, pakai yang secure punya connection. Okay. Lepas tu pastikan juga dia punya dalam connection ni cantik juga. Sebab kadang ada yang dah lama, ataupun kalau kita beli yang murah-murah cikai-cikai ni, kadang dalam dia tu dia punya sambungan antara wayar dengan terminal dekat plug ni tak berapa cun. Ada wayar yang terputus sikit, ada yang dia main balon saja, dia skru, dia kemang-kemangkan, dia skru gitu je, jadi connection dia tu tak kemas. Itu semua menambah risiko.
Pakai extension yang ada sirih bagus, berkualiti, tapi kita kena check juga dia punya kondisi dia. Biasa kalau orang balik kampung ke apa kan, contoh hari tu raya kan, banyak guna extension, lepas tu pula extension tu dicocoknya banyak plug-plug apa ni, orang cas handphone, cas laptop kan, bersambung-sambung macam tu. Dia ada risiko, bukan tak boleh, ada risiko. Kalau kita tahu macam mana cara selamat dia, akan kurangkan risiko dia. Tapi itulah, kalau tanya saya, sebaiknya reduce risiko sebanyak mungkin. Kalau perlukan wayar yang panjang, kalau saya beli wayar panjang, saya sambung balik saja. Kalau saya lah. Tapi kalau terpaksa pakai extension banyak, tengok saya punya point tadi Okey, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.